tersangkut dekat duit tu sebenarnya. Betul. Ataupun kalau ada orang jenis suka, orang kata dia panggil apa labu ke apa dia panggil? Bahasa tu orang panggil, aku tak reti lah bahasa-bahasa yang ni kan. Senang-senang cerita orang bagi duit lah. Okay, hai, Assalamualaikum. Aku sekarang ni bersama dengan Sazli. Sazli ke apa? Itulah dia. Sazli. Okay, aku ni kawan lama dia sebenarnya. Boleh dikatakan Lama dah. 10 tahun rasa lebih kot kan? Sebab kita tahu dekat One punya studio, dulu. Dia ni salah satunya yang keluarkan album Jampi Wujud. Tapi kau tengok topi dia sekarang. Itulah dia. Dah lain lah. Dah lain. Topi dulu dia tak ada topi. Itulah tapi dia. sebenar bidang sebenar dia ni lah, bidang sebenar dia. So aku pun jumpa dia ni sebab lama dah tak jumpa. Aku nak tanya sikit lah dia kan, macam mana keadaan sekarang. Okey Li, apa khabar Li? Alhamdulillah. Lama kita tak jumpa kan. Lama sangat ni. Lama sangat. Asyik tegur-tegur kat FB. Dekat FB kan. Aku pun sebenarnya hari ni pun baru balik daripada TV3, tapi aku teringat kata singgah terus je lah tempat kau kan, sebab kau Yelah. selayang pergi ke TV3 kan, kita kan duduk Batu Cave ni kan. Dia kata datang tu jumpa kau ni. Okey, projek sekarang ni lah. Itulah dia. Sekarang ni aku bukan kata tinggalkan Jampi tak. Jampi tu sentiasa dalam jiwa lah orang cakap. Sentiasa dalam jiwa. Mesti. Kami masih lagi kontak-kontak. Masih lagi aku ada pun lah. dengan One dengan tu sentiasalah juga. Hanya kita ni macam tiba-tiba jadi macam tak ada masa pula. Semenjak dah bukan PKP ni. Tiba-tiba semua orang macam lagi tak ada masa. Lagi tak ada masa kan. Kita orang jumpa sekejap sebenarnya. Kononnya bukan konon. Kita orang sebenarnya nak siapkan dia orang nak siapkan third album. Ada dalam perancangan lah tu kan. Ada album 3. Cuma tak silap aku lah, tinggal recording je. Siap dah, lagu siap dah. Tahu. Berapa lagu lah? 10 lah, standard lah One. 10 lagu lah. 10 lagu. Mana ada buat single-single dia. Full album terus lah. dia. Maknanya lagu dah ada 10 lagu tapi tak masuk studio lagi lah. Tak pergi buat recording lagi pun, lah. itulah macam aku cakap tadi lah. Tiba-tiba lepas PKP ni, masing-masing jadi sibuk yang teramat. Betul, sebab One 2 tahun pun lepas dengan tu busy dengan dia pun ada kolaborasi dengan Wings kan. Lepas tu dia Max dengar cerita Max. Kemudian jadi masing-masing ada hidup masing-masing yang melampau. Sekali entah macam mana dengan aku sekali tiba-tiba start lah bisnes yang baru ni yang tak sampai, belum sampai 2 bulan pun. Baru lagi lah. Baru lagi. Jadi so okay, aku nak tahu sebelum kau kena Jampi lah, sebelum kau kena One ni, kau punya bisnes tu apa? Sebelum kau masuk dia dalam, sebenarnya dulu pun memang saya dalam bidang ni pun. Aku dulu kerja untuk orang pun ada. Lepas tu cuba berniaga pun ada. Berniaga sendiri. Tapi dah orang kata apa, rezeki tu yalah bukan di tangan kita kan. So entah macam mana tak lama lepas tu dia tak menjadi juga. Jadi aku continue lah kerja untuk orang. Tapi maksudnya sebelum kena Jampi pun memang tak ada langsung bidang hiburan pun. Memang kau tak ada kenal orang-orang hiburan pun tak ada langsung tak ada. Walaupun sepupu saya memang dalam bidang tu kuat lah juga. Walaupun ada sedikit dalam family saya ni adalah 2-3 orang yang sebenar-benarnya dalam hiburan industri ni. Tapi aku sendiri tak. Kau sendiri tak? Aku sendiri tak. Kau lebih pada makan lah. Kebetulan lah. Ikut orang tua aku lah daripada kecil tu, menjaga kantin lah, menjaga tu semua. Jadi tak macam mana tahun 2000 berapa? 2000 boleh tercetusnya Jampi ni. Terjumpa dah si Jampi ni. Kan? Aku pun nak tahu juga sebab aku tak tahu. Itu pun ada kawan lah bukan bekas kawan. Maksudnya dah lama dah tu jumpa dia ni. Lama sangat dah hilang, tak mana dia dah. Dia bawa lah aku jumpa si Jampi ni.
jumpa si Oner lah. Oner dulu. Jumpa si First. Oner. Masa kat On Taikin. Jumpa Oner dulu first lah. Jumpa Oner dulu. Okey. Selepas stadium masa tu konsert tahun berapa konsert Lavender tu kat Stadium Negara. Dia ada konsert, ada satu konsert Lavender tapi siang tu ada band-band independent ni, kita masuklah band si Jampi ni. Kita tak ingat tahun. Tak ingat tahun apa? 2008 ke macam tu lah. Mana 2008? Bawah lagi. Ya, aku tak ingat. Aku main ni 2006. Aku main gitar dengan Adi Putra. Ingat aku main keyboard 2006. Tak, itu dia 2006. sebelum tu ke? Tak mungkin. Sebab aku start dengan si Jampi ni 2000 berapa lah aku start dengan dia orang? 2013 ke? Dah. Sebelum tu 2009 aku dengan dia orang. 2009. Iyalah. Tapi bukan terus dia mula macam tu. Bukan terus kan? ya. Aku masa tu ikutlah yang si hamba Allah ni. Sebagai salah seorang kru untuk jaga konsert Lavender tu. Itu cerita dia sebenarnya. Okey. Ada. Aku ingat. Aku pun ikutlah. Jadi bila aku ikut, jumpalah segala hamba Allah ni, artis-artis ni semua, gerubak semua. Kemudian malam tu ke malam seterusnya si hamba Allah ni bawalah aku pergi jumpa si Oner. Jumpa Oner. So dapat tahu pula masa tu dia tak ada manager. Dia tengah free masa tu. Si Jampi ni sebagai satu band tak ada manager. Tak ada manager. Aku pun bukan nak jadi manager pun masa tu. Kawan aku ni yang lebih pandai dalam bidang hiburan ni pun offer lah diri untuk membantu si Jampi. Bantu. Okey, kita bagi tahu. Okey, sebenarnya album Jampi ni dia ada 2 album. Satu halusinasi, satu lagi wujud. Okey, yang halusinasi ni Johan. Bawa Johan. Wujud barulah ni Sazli ni. Ataupun Blanco. Okey, sambung cerita dia. Laku dia orang keliru. Itulah dia. Jadi aku ni pun mengikut. Jadi aku dengan Mbak Allah ni cubalah yang pertama sekali kita cuba buat macam apa kita panggil, macam show untuk dia orang lah. Bukan show lah, macam showcase. Showcase. Dekat Central Market. Buat kan dia ada macam stage kat luar tu. Betul. So kita buatlah macam berapa lagu entah dia orang main macam tu. Itulah permulaan aku dengan si Jampi ni. Dipendekkan cerita, selepas tu tiba-tiba hamba Allah ni hilang. Yang membawa ni aku kan mengikut saja. Aku kan mengikut je. Kau mengikut je. Jadi aku ni rasa macam macam mana ni? Tinggal kau seorang tu. Tinggal aku lah. Tinggal kau seorang. Aku pun jumpalah balik Oner, Bad, Joe, Boy dengan Lee. Aku pun duduk dengan dia orang, aku cakap, bro, aku ni tak tahu apa-apa sangat. Yelah. Tapi pasal aku dah berjanji, aku cakap kan dengan kawan aku yang lama ni, aku cakap disebabkan gua ni dah janji, tak apalah gua teruskan perjuangan ni untuk korang ni. Saya cakap lah macam tu. Maka terkahwinlah kita orang daripada 2009 tu. 2009 tu dengan sehinggalah sampai sekarang ni. Walaupun dia off on. Kemudian lagu album wujud, walaupun secara rasminya kita orang betul-betul push tu 2013 lebih kurang. 2013 lah. Tapi sebenarnya dah siap dah. 2010 tu pun dah sebenarnya dah siap dah. Cuma kita hanya push macam online, benda-benda macam tu. Kita tak orang cakap tak print album tu. Contoh. Kemudian bila 2013 kemudian saya pun akhirnya print, tak silap dalam 2011 ke macam tu, 2011 saya pun aku tak ingat dah date. Baru print keluar, lepas tu kita orang push gila-gila. Bawa pergi Sarawak, bawa merata lah Melaka, radio, macam-macam radio, ATM apa semua dan sebagainya. Masuklah juga Temu Ramah dalam sekali dua, dalam ATM 2 ada, TV3 ada. Jadi masa tu aku ingat mungkin inilah waktu dia lah, contohnya. Tapi biasalah kita hanya mampu merancang. Tapi silapnya kita masa tu, time tu dia tak macam sekarang tu.
Instagram, Facebook. Zaman tu kalau ada kita boleh push kot. Betul. Push itu kan. Tapi sekarang ni orang yang mana buat ni bertuah lah. Sebab ada banyak platform. Betul. Zaman tu kita masih lagi nak kena try masuk nama tagger show ni kan, terpaksa ikut indie band ni. Ikut laluan yang betul. Kan masa tu lah. Jadi kita pun ada kekangan kita. Kemudian akhirnya macam kita ni bukan berpecah, tapi tiba-tiba kita macam okey, rehat jap. Tiba-tiba je dia jadi macam rehat jap. Gantung tak bertali. Tak tahu nak pergi mana dah masa tu. Relax dulu lah. Jadi sewaktu itu aku pun buka lah Niaga makan. So aku start dekat Kelang lah masa Kelang tu. lah. Meru tu. Aku start jumpa balik dia orang ni dalam 2013. Dan sekali lagi kita orang cuba push benda ni. Try lagi. Kan. So, cuba bangkit lagi. Cuba bangkit sekali, sampaikan kita orang buat showcase di The Ship. Lepas tu di Laman Budaya kat luar Istana Budaya. Melodi tu ada kan? Aku tengok melodi ada. Melodi dia tu masuk, dia masuk sebab ni, sebab apa? Muzik kan. Nak cuba tandingkan lagu Moga Sempurna. Sekali tengok tak lepas. Ada je lah dia orang ni, biasalah. Kononnya sebab macam-macam lah kan. Dia punya biasalah, malah nak komen lebih-lebih. Dia dalam industri ni sama macam politik. Itulah dia. Macam tu lah. Itulah dia. Lebih kurang lah. Jadi sekarang ni dia macam masing-masing macam hi bye daripada jauh je macam tu. Hi bye. Masing-masing ada busy masing-masing. Kan dengar cerita si Boy pun ada main dekat mana entah kan, dengan ada satu grup lain. Lepas tu biasa, ini memang Jampi yang sebenar memang macam ni. Lepas tu Kang sekejap lagi entah macam mana kita akan jumpa balik. Dan kita akan macam berdebu. Selalunya macam tu lah. So lepas daripada kau niaga tu kan kita push balik dah kan. Dekat Miru lah cuba balik. Memang kita cuba kau-kau punya masa tu. Saya rasa last yang kita buat di The Ship. The Ship. Kemudian yang kat mana yang kita dekat yang gambar tepi jalan ramai-ramai acik kau aku. Itu Sangria. Sangria Club. Dah tutup dah club tu pun. Betul lah. Sampai kan malam tu orang sebelah pergi kat Sangria Club nak dengar dia ada jalan macam ni, sini kelab, yang sini lari pergi masuk sini. Itu antara zaman gemilang juga tu. Gambar-gambar tu ada lagi, aku ada simpan lagi. Ada. Nanti dalam video ni aku masukkan aku selikan. Aku video tu pun entah macam mana aku hilang video tu. Sayang malam tu ada ambil video. Zaman-zaman pakai camcorder tu Camcorder lah. Camcorder tu hilang. Sayang sungguh. Kalau tidak ada lah sikit. Nanti dalam cerita ni aku selit-selit lah apa yang aku ada, gambar ke video ke kan. Macam tu lah aku masukkan lah. Biasalah kita benda yang semua orang ni, dia orang ni dalam Jampi ni legend sebenarnya. Legend. Bukannya tak ada nama. Semua ada nama. Daripada UIE, Stranger. Banyak dia tu. Banyak. Best lah dia tu. Dia yang paling banyak best sekali dia. Lee EXL. ESL. Lee Joe. Yang asalnya Joe Strangers ke apa dah. Joe lagi apa, One memang orang kenal dia lah. Boy sebab dia memang sessionist yang melampau punya lah sebenarnya. Boy memang session dia. So sekarang dia orang ni pun sekarang pun dah ada apa kata, ada kerja masing-masing dah. Betul. Ada kerja macam kau tengok. Ada ni bisnes niaga kedai makan dekat baru buka di Hotel Keep Selayang. Eat at Joe's. Nama dia. Kita punya vision is untuk buat ala-ala sports cafe. Cafe. Yang berunsurkan sukan lah senang cerita. Cuma masih dalam stage fasa 1, fasa 2, fasa biasalah. Orang kata solidkan kedai pun belum sampai ke tahap yang kita nak lagi, tapi InsyaAllah dalam masa terdekat ni. Orang panggil stage 1 baru. Betul. Dia nak pergi ke stage 2. Slow sebab dia pun kata baru 2 bulan ya. Baru 2 bulan buka. Okey, lagi aku tanya satu pertanyaan ni. Kau ada rasa tak nak kembali ke Jampi, nak ni balik ke macam mana? Kau ada rasa tak? Macam nak up balik ke, cuba nak ni. Siapa kata tak mau? Mesti nak. Rasa macam
macam tak komplit lah dia. Macam tak komplit, macam tak siap, kerja tak siap. Kerja tak siap. Kerja tak siap. Lepas tu dengan kata dengan kata third album tu sepatutnya dah siap. Dengan nak keluarkan third album lagi, kita pun asyik mencari-cari tarikh untuk duduk balik sama-sama. Last pun kita orang itu hari online kot tak silap. Kan? Aku pun ada sekali masa tu. So online. Kita memang merancang untuk keluarkan, tak silap tajuk dia Magica ke apa, saya pun tak ingat. So cuma dalam 2 minggu ni ada pula 2-3 orang hamba Allah yang tiba-tiba tanya tentang si CD Jumpy yang nombor 2 tu. Saya tak pasti sama ada saya ada lagi stok, but nanti aku check kan. Kan Ada lagi lah. rasa macam ada, tapi biasalah aku duk pindah-pindah ni. Tapi faham je lah, contohlah kalau katalah ada orang minta dalam 1000 keping, macam mana boleh keluar balik ke benda tu? Boleh ke? Satu pertanyaan yang luar biasa. Contohlah tiba-tiba orang minta 1000 keping lah nak keluarkan Jumpy punya album wujud tu. Macam mana? Boleh print tak agak-agak? Mungkin rasa boleh lah. tak tahu lah. Copyright apa ni, copy master dia apa semua tu kan. Master memang dengan si Onet lah. Kan? Sebab kita produce memang kita produce sendiri. Kita tak pakai kita indie kan. Kita indie band. So kita tak pakai ni. So rasanya tak ada masalah langsung. Cuma kita tak produce anymore yang baru sekarang ni sebab kemungkinan besar sebab kita dah nak prepare untuk yang third album kan. Jadi tengoklah macam mana. Dia macam ni, bagi aku lah rasa kan, masalah kita ni kan ada juga dari segi masalah keuangan. Betul? Kan? Betul. Keuangan ataupun kita ada kalau ada sponsor nak bagi ke apa ke semua kan. Itu yang terbaik lah orang cakap. Orang panggil apa? Orang panggil apa? Macam orang bagi ni sponsor lah kan? Sponsor kan? Jadi mileage dia memang masuk dalam dapatlah kredit dalam album. Dia ni komen aku lah, aku cakap Onet dia punya Walker best. Masih top lagi. But bassist memang gila lah. Satu stage dia boleh control. But Lee drama mantap juga. Memang gila dia pukul. Dalam segi muzik dia pun aku dengar memang boleh layan, memang best. Tapi kalau ada sponsor-sponsor yang nak cuba menghidupkan balik Jumpy ni, kita alu-alukan. Betul tak bos? Memang betul. Kalau ada nak adventure ke apa ke, tapi jumpa kita bincang dulu macam mana. Sebab bagi aku, hati aku sayang juga Jumpy. Sebab aku rasa best. Member rapat aku, music pun best. Boy pun, keyboard pun memang terror boy. Dia pasal kita ni dah rasa macam family. Macam family lah. Itu yang rasa macam rasa galatnya belum. Kalau dapatlah Jumpy tu hidup balik kan. Dia nalar ke? Betul. Aku harap juga benda-benda macam tu kan. Tapi benda ni sebenarnya kena tanya tuan punya diri lah. Ada minat ke tak minat lagi ke macam mana. Kita kena tanya Onet, kena tanya Bad, kena tanya kan. Rasa pada pandangan aku lah, dia orang ni tak ada masalah. Tak ada masalah. Jalan je. Jalan Cuma biasalah, selepas kita buat sesuatu, contohnya kalau keluar album, adalah dia orang mesti nak supaya ada show, itu semua. Show, jadi di situlah nanti kita perlukan bantuan-bantuan juga sebenarnya kan. Normal lah. Kalau dapat publicity ni, insya-Allah lah. Lagi satu aku nak tanya kau kan. Max kan. Dia tu kumpulan baru kan. Yelah. Tapi manjang dia ada show. Itulah aku pelik juga. Kan aku macam 2 hari lepas dekat Pahang. 2 hari lepas. Lepas tu dah buka, ni ada studio baru, boleh buka studio, Mac punya studio. Lepas tu show yang 3 minggu lepas pun ada juga show. Aku pelik juga zaman dia ni. Tak zaman kita dulu masa tu tak banyak macam dia. Dia kumpulan baru. Rezeki pun dia juga. Itu salah satu. Nombor satu kita letak rezeki. Tapi yang pelik ni Onet jadi gitaris saya faham. Itu itu yang tak tahan tu. Itu aku dah buat konten dengan dia kan. Aku macam pelik juga kan. Tapi dia dah Onet dah cerita, dia kata sebenarnya aku ni gitaris. Dia memang dia main gitar dulu sebelum dia menyanyi kan. Lipan bara tu kan. Jadi bila tu
penyanyi tak boleh nak nyanyi ke macam mana, aku tak ingat, kena tengok balik video tu. Sebab itulah Onet ada peluang untuk main gitar dengan Max ni, jalan je lah. Jalan terus. Sebab dia dah minat kita sentiasa support apa saja yang dia buat. Cuma tak mungkin dia akan nafikan kalau Jampi tu boleh dihidupkan, pasti. Aku yakin sangat benda tu akan jadi. Aku duk harap macam tu juga. Jampi hidup balik. Kalau boleh hidup balik, kan. Kalau ada sponsor-sponsor, mungkin kita ni, dia sebenarnya yang aku nampak kita sangkut kat situ lah. Tersangkut dekat duit tu sebenarnya. Betul. Ataupun kalau ada orang jenis suka, orang kata dia panggil apa, labu ke apa dia panggil? Bahasa tu orang panggil, aku tak reti lah bahasa-bahasa yang ni kan. Senang-senang cerita, orang bagi duit lah. Kan, betul. Orang bagi duit kan, ataupun dia join sekali ke apa semua kan. Macam tu lah kan. Sebab kita pun, orang kata, nak kata apa kata ni, duit sendiri pun cukup-cukup makan. Dah lah zaman yang macam ni. Kan? Kita pun tak boleh nak kata kita ada sangat-sangat duit untuk labu macam tu. Tapi in case kalau ada je aku memang yakin sangat lah. Sebenarnya memang daripada Tori pun masih yakin yang Jampi ni masih boleh pergi. Boleh. Cuma perlukan bantuan juga sebenarnya kan. Aku pun bantuan. Aku pun kena akur juga. Aku pun bukan pandai sangat punya nak mencari dia job dan sebagainya kan. Tapi tetap cuba sebenarnya. Tetap juga cuba cari jalan, mana tahu boleh main kat show tu, show ni dan sekian. Cuma asyik orang tak mau, itu je lah. Iyalah. Sebab zaman tu. Sebab kalau sesiapa yang pernah dengar lah lagu Jampi ni, dia orang terawal sangat keluar material yang macam tu. Maksudnya kalau dia keluar sekarang mungkin bomb. Kan. Mungkin bomb sekarang. Jadi sebab dia tak kena terawal sedikit. Dia terawal beberapa tahun. Ibarat macam itulah sewaktu itu. Tapi itulah mungkin kalau tak kena zaman pun dia juga. Kalau dia keluar, katalah dia keluar pada tahun ni ke kan, dia keluar, aku rasa banyak cabang untuk kita nak pushkan dia ni kan. Tapi masa zaman tu kita punya push dia, kita tak tahu nak ke mana. Zaman tag dia tak macam Facebook. Tahu tag TAGGED kan dulu kan. Lagi satu apa yang dulu punya tu, aku tak ingat dah. Sebelum Facebook tu apa, ada satu. Apa dia tak boleh nak macam Facebook sekarang tau. Apa pun sama juga. MySpace. MySpace. Betul. Zaman tu zaman MySpace, zaman tag dia tak sama macam zaman kita sekarang ni. Instagram, TikTok, YouTube dah lama, tapi sekarang ni dia dah luaskan lagi dia punya ni, dia lagi mudah kita nak promote sesuatu benda kan. Cuma mungkinlah salah satunya dia sebenarnya apa pun promotion tu kena bagus. Itulah dia. Kita jual tim buruk pun kalau bagus orang beli. Betul tak? Betul. Tim buruk. Tapi kena tempat dia. Dia lebih kurang macam tu. Kita nak jual lagu ni, nak jual lagu kita ni tak kena dengan time dia. Time musim banjir berjual lagu. Betul lah, memang tak jadi apalah. Tak jadi apalah. Betul. Musim hujan nak jual apa lagu mana boleh. Contoh lah, lebih kurang macam tu lah kan. Andaian aku ni pelik sikit style kampung. Tak apa, old school dia. Old school lah. Tapi orang muda faham lah. So aku harapkan kalau boleh comeback lah Jampi. Betul lah. Aku harap macam tu. Harapan dia lah. Kita orang pun selalu kadang-kadang WhatsApp each other dan masih juga menyoal bila yang kita nak get together, buat ni, nak completekan album ni dan sebagainya. Tapi itulah, ditakdirkan sekarang pun masing-masing tengah busy. So mana tahu mungkin di dalam masa yang terdekat ni kita dapat bersama-sama balik. Kadang-kadang teringat juga zaman-zaman lepak kat orang Taki pun. Tu hari lalu tengok dah tak ada dah susah mamak tu. Dah tak ada dah. Dah jadi kedai mas. Kedai mas. Aku tengok lalu je teringat kan. Itu tempat jatuh tu. Tempat jatuh bangun dekat situ tu. Macam-macam cerita tu. Pagi petang siang malam. Aku sempat buat office kejap dekat tempat Onet. Tempat Onet kan. Sekejap lah. Macam-macam lah. Kalau jadi sekarang ni dah orang kata berpecah dah. Onet ke sana ni sini. Dah tak ada pot dah kat situ, dah tak ada. Aku pun dah pindah apa semua ni kan. Jadi tu kalau boleh lepas daripada ni, okey, aku dah jumpa Shazli ni, Lee Blanco ni. Aku nak jumpa Boy. Aku nak jumpa Bud
Bat ni susah betul lah Bat ni. Jumpa Bat, lepas tu jumpa Lee Mama Chola. Ya, Lee Mama Chola. Lee Mama Chola. Kan? Tanya dia orang ada lagi tak semangat untuk jampi. Aku rasa ada, confirm ada. Aku rasa Kan? Memang sekarang ni pun kita punya gitaris Lantaro tu pun dia anytime je. anytime je. Kalau ada dia on je. Taruh lah. Okey, dalam jampi tak silap aku album pertama gitaris yang ni original dia ni Joe Legend Joe kita panggil dia. Joe Lenjong. Joe Lenjong. Yang pertama. Lepas tu yang kedua album kau dah masuk siapa namanya? Tapi dia sekejap je. Dia sekejap kan? Apa tak ingat nama Yang, dia. yang macam Cina tu nak kan? Astaghfirullahalazim. Aku tak ingat nama. Apa nama dia? Alah nama dia. Tak ingat pula. Tapi sebenarnya album tu tetap Joe yang main. Tak je main kan? Hanya 2-3 lagu akhirnya diubah lah. Tapi kemudian selepas tu tukar kepada Lan lah sekarang ni. Cuma Lan belum, kalau jadi yang third album ni mesti Lan lah. Lan lah. Lan taruh. Kalau jadi mesti Lan lah. Joe dah jadi usahawan dah dekat Penang. Dekat Penang. Dia dah balik Penang dah. Kadang dia telefon lah, dia mesej aku datang Penang jumpa dia lah. Nanti kita nak pergi Penang setahun sekali belum tentu lagi. Aku pernah jumpa dia sekali kat Penang dulu. Kat Penang? Aku pernah jumpa dia sekejap lah. Wah, gila lah masa tu lah. Tak ingat lah. Jumpa lah, sempat jumpa dia. Masa tu dia buat taxi kan? Dia buat Grab car ke apa kan? Bukan, dia bawa tu Limo. Limo. Joe. Sekarang langsung tak datang ni KL. Langsung tak ada. Aku ada tertanya-tanya lah. Terus kan. Nanti boy aku selalu dah mesej dia. Kalau mesej, telefon, boy. On air 3 minggu lepas aku dah jumpa dah. Cuma yang dia busy manja. Busy. Sebab dia ni wing lagi. Hebat tak hebat. Max lagi. Max lagi, siapa lagi? Jumpy lagi. Ada je projek dia. Baguslah, alhamdulillah. Yalah. Kalau orang kata artis ni apabila dia orang ada job, kita sama-sama macam rasa bersyukur lah. Sebab apa, dia orang kehidupan bukan senang sebenarnya jadi artis ni. Kan? Kita dengar dugaan, macam cabaran yang kita asyik dengar yang cantik-cantik je. Padahal dia orang punya kesusahan tu kadang-kadang hanya Allah saja tahu kan. Sebab tapi aku memang tabik sangat Jumpy ni sebab very very humble. Amat-amat rendah diri. Orang kata tidak pernah mempersoalkan alam lah, senang cerita. Apa yang ada, apa yang berlaku, dia orang just go with the flow. Jalan je. Tak pernah complain, tak pernah apa, tak pernah itu, kan. So otak. Mungkin itu sebab lah aku dengan dia orang ni lama, because masing-masing ada, orang kata, adab tu kepada alam, orang panggil. Kita tak lupa diri lah, senang cerita. Kita tahu siapa kita. So ini zaman untuk dia orang pun naik balik dan sebagainya, kita sama-sama bersyukur lah. Kan? Alhamdulillah. Cumanya rasa macam akulah rasa macam rasa tak complete je aku dengan Jumpy lah. Macam tu lah. Macam benda tak sudah. Jadi tak habis jalan tu. Gantung kan. Kalau boleh settle yang album ketiga ni okey. Kan? Yang ketiga ni dapat 2-3 show ke, meletup balik ke, mana nak tahu? Mana tahu lah. Dapat masuk TV balik ke, kan? Itu cuba lah. Bukan nak kaya, orang kata sampai nak jadi kaya tu wallahualam, itu rezeki tu bukan di tangan aku atau tangan kau, dia tangan dia kan. Jadi tapi kita tak dapat nak usaha lagi tu. Dia kalau ada peluang untuk usaha balik, aku memang amat-amat menyambut sangat peluang tu. Itulah dia. Macam tak sabar pula lah. Kita syuting pun ada orang syuting juga. Ada ke? Ada orang syuting juga. Tapi kita lagi hebat. Itulah dia. Okey lah, macam ni lah. Ada lagi yang nak cerita? Cuba cerita sekarang ni. Sekarang ni apa yang sekarang ni buat? Sekarang ni aku berniaga di satu outlet yang baru. Nama dia Eat at Joe's. Nama pilihan ni pun macam ala-ala American sikit. Sebab aku macam nak meniru sports bar lah, senang cerita. Cuma kita tak ada jual alkohol tu semua, tak ada. Haram tak ada lah. Memang tak ada. Apa ni, outlet ni dalam
hotel, Keep Hotel di Selayang. Kan. So kami ni memang betul-betul di dalam hotel. Bukan rumah kedai yang separate, tak. Kita memang dalam kedai. Basically kita macam ala-ala coffee house di hotel ni lah sebenarnya. Pagi kita ada buffet breakfast, and then kita ada ala carte menu, macam biasa, macam kafe-kafe biasa. Cuma if nak orang kata macam mana kedai awak ni, dia persamaan dia lebih kurang macam satu coffee house di dalam hotel lah. Itu cerita lebih kurang dia. Senang cerita dia kafe lah, senang. Dia kafe. Cuma dia duduk di dalam hotel. Dan kita tak ada, kita orang free standing, bermaksud kita bukan dimiliki oleh Keep Hotel. Saya dengan rakan saya Mr. Joseph, kita orang ni dua-dua ni sports fanatic sebenarnya. Kan? So macam-macam sukan. Kita orang bukan macam bola saja ataupun badminton saja. Kita orang ni minat banyak jenis sukan. Sportman. Jadi mana semua benda bermain. Jadi kita orang ni macam apa kata buat satu ni, dan saya pun takkan orang kata menipu sangat. Maksudnya memang saya cuba meniru satu konsep yang orang kata sebagai sports cafe. Padahal dah berlambak dah dekat KL ni sports cafe, cuma yang tersendiri, yang more Malaysian style sedikit. So makanan kita orang kat sini lebih pada Malay Western fusion lah, senang macam tu. So saya cuba ketengahkan makanan-makanan kita ni, terutama sekali di function-function lah. Selalunya kalau orang minta buffet-buffet ni, time tu lah kita ketengahkan makanan Melayu, lepas tu Western fusion sikit dan sebagainya. Dari segi menu pula ala carte, dua-dua ada. Western ada, Malay makanan pun ada makanan Malay kampung ada. ada. So baru berumur 2 bulan lebih kurang. So pertambahan menu akan berlaku dan sebagainya, dan insyaAllah di masa depan kita pun akan buat lah. Hari tu kita ada buat macam contoh buffet Raya Haji, ada. Kita buat high tea, kan. So maybe next time kita akan buat benda macam tu, macam weekend ada buffet ke, buffet lunch ke, buffet dinner ke. Tetapi kalau saja-saja nak datang minum-minum petang, kita semua ada. Orang kata cappuccino pun ada, latte pun ada, teh tarik pun ada, contohnya. Dia lebih macam hayaki pun ada juga. Kan? Lebih kurang. Hayaki ada makan-makan laksa apa benda ni. Kalau you all nak support kita pun, of course, dialu-alukan. At the moment saya 100% Melayu dari segi staff. Saya head di sini. Semua staff saya Melayu. Lokal, langsung tak ada macam orang kata ada tak bangsa lain ke Filipin ke apa, tak ada. Kita memang totally Malaysian lah. Malaysian at the moment lah. So ada tak Facebook ke apa? Actually kita dalam proses. Sebenarnya baru je set up Facebook, Insta atas nama Eat at Joe's. Hanya kita belum buat apa-apa posting sebab lagi. Buka 2 bulan kan. So disebabkan saya tak ada pakai staff yang khas khusus untuk tu. You know, my time sekejap nak kejar tu, nak kejar, jadi macam tak sempat. Kan. Jadi aku macam hari tu lalas duduk dengan partner, belum buat lah Facebook dengan tu. Baru nak buat. So dia macam kelakar lah juga. Satu persatu. Lepas tu website pun tengah dalam proses. Dalam proses. So InsyaAllah lah, kita orang pun planning grand opening sepatutnya bulan 8 ni. Bulan 8. So InsyaAllah kalau diizinkan. Kalau tak diizinkan, kita tunda lagi sebulan, tengok macam mana. Dan nanti kita buat PC lah nanti bulan 8 yes, ni. of course. Kalau memang perancangan seterusnya, kalau grand opening ni, kita panggil lah ramai-ramai, datanglah makan, contohnya. Dan of course kita terpaksa buat PC. Sebab apa? Apabila kena mengena dengan establishment sebagai macam Keep Hotel ni, kita dia kena buat PC. Dia pun nak advertise juga dia punya hotel apa semua kan. So memang aku ada rancang sepatutnya bulan 8, tapi macam tak boleh je. Masa tu Macam aku ni datang ni sebab aku interview dia. Sebab dia ni Jumpy punya manager dulu. Itulah dia. Lepas tu lama tak jumpa. Itu je lah, cari-cari kawan kan. Ada lagi yang nak disampaikan? Tak adalah. Support local music. Support local music, local business. Local business. Datang makan lah, lebih kurang je harga-harga kafe. Lebih kurang je kan. Aku makan tadi nasi goreng dia pun
memang nalarket jugalah. Karena sedap lah. Nak minta tambah malu. Kan? Kau ni orang dah bagi makan free nak lagi tambah. Itulah dia. Taklah boleh je. Tapi memang okey lah. Ini bukan bagi Jack naik, bukan. Memang sedap lah. Dan ada apa ni, soses lah, apa benda lah ni. Aku tak reti sebut nama-nama makanan, jangan tanyalah. Okey, sampai sini sajalah video aku sekali ni. Nanti aku cuba cari lagi boy ke ataupun Bad ke siapa kan. Kalau jumpa dia orang nanti aku buat video lagi. Okey, assalamualaikum. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Zaz.